Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pembuka bicara bagi kertas kerja kami dimulai dengan pembentangan objektif, iaitu kami ingin menerangkan tentang sejarah penggubalan, kepentingan dan fungsi Perlembagaan Persekutuan dan juga kami ingin mengupas cabaran dan isu-isu berkenaan perlembagaan. Pertama sekali, perlembagaan ialah satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan Malaysia turut dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan yang merupakan perlembagaan bertulis, iaitu sebuah bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu dokumen. Sejarah bermula pada 1956 di mana perbincangan pengumuman Perlembagaan Malaysia berlaku pada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London. Setahun kemudian, Perlembagaan Persekutuan pertama kali diperkenalkan sebagai Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Kemerdekaan. Perlembagaan ini kemudian diperkenalkan sebagai Perlembagaan Malaysia pada Hari Malaysia 16 September 1963. Sepanjang tempoh 1957 sehingga 2007, Perlembagaan Malaysia telah dipinda sebanyak 42 kali semenjak 48 tahun selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Sebagai contoh pindaan yang telah dibuat ialah berkaitan soal kebebasan hak asasi dan kesetiaan kepada raja dan perlembagaan semasa berlaku tragedi berdarah iaitu rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Akhirnya, pada hujung tahun 2007, Perlembagaan Malaysia dipinda buat kali terakhirnya melalui Akta A1321 dan mula berkuat kuasa. Antara kepentingan Perlembagaan Persekutuan ialah perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara dan setiap rakyat perlu mematuhi dan menghormati Perlembagaan Malaysia. Yang kedua, perlembagaan menjadi satu panduan asas untuk membentuk undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan, rakyat atau untuk sesiapa sahaja. Yang ketiga, perlembagaan penting untuk menentukan rangka dan membentuk pemerintahan dalam sesebuah negara. Ini kerana perlembagaan dapat menjamin pemerintahan yang bersih, cekap, jujur dan amanah. Yang keempat, perlembagaan dapat menjaga hak setiap rakyat serta menjamin kemakmuran melalui kepatuhan serta menghormati perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Antara fungsi Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang adil di dalam negara, mengelakkan penyalahgunaan kuasa, menjadi medium kepada penyelesaian krisis dan masalah di Malaysia serta memelihara kestabilan negara. Hak asasi manusia atau juga dikenali sebagai human rights merupakan prinsip moral atau norma yang menggambarkan standard tingkah laku manusia dan dilindungi secara berkada sebagai hak semula jadi dari undang-undang dalam undang-undang perbandaran dan antarabangsa. Hak ini terletak dalam Perlembagaan Malaysia di dalam bahagian 2, mempunyai 9 perkara iaitu perkara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 yang berfungsi untuk menjaga keselamatan dan maruah seseorang. Antara perkara di bawah hak asasi manusia adalah perkara 5, kebebasan diri, perkara 6, keabdian dan kerja paksa dilarang, perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah, kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang, perkara 8, kesamarataan, perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, perkara 11, kebebasan beragama, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan, perkara 13, hak terhadap harta. Antara cabaran hak asasi manusia pada masa ini adalah berkaitan dengan kes pembunuhan semakin berluas di negara kita. Bagi contohnya, kita ambil daripada kes yang berlaku pada 15 September 2022 di Sungai Udang Kelang, di mana seorang isteri telah berkomplot bersama beberapa orang individu yang lain untuk membunuh suaminya kerana rasa dendam dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita boleh lihat bahawa kes ini telah melanggar perkara 5 iaitu kebebasan diri, di mana sepatutnya kita tidak boleh membunuh seorang sesuka hati. Seterusnya, isu tuntutan oleh kelompok LGBT, di mana kita boleh lihat daripada kes mahkamah iaitu daripada kes Muhammad Jazali bin Muhammad Khamis dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Kes ini terjadi di mana sekumpulan lelaki Islam telah berpakaian menyerupai wanita dan perkara itu dianggap salah dari segi undang-undang syariah di Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, hakim-hakim yang membicarakan tentang kes ini telah membuktikan bahawa undang-undang syariah tersebut bercanggah dengan
Perlembagaan persekutuan, dan mereka lebih merujuk kepada peruntukan luar negara yang lebih liberal seperti di Amerika Syarikat dan India. Oleh itu, kita wajarlah mematuhi perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan juga hukum-hukum syarak bagi seorang Muslim. Hal ini agar dapat menjamin keselamatan serta keamanan negara. Seterusnya adalah kontrak sosial, iaitu persetujuan yang dicapai sebelum merdeka dalam kalangan pemimpin Melayu, Cina dan India menerusi parti-parti yang mereka wakili, iaitu UMNO, MCA dan juga MIC. Persetujuan ini dibuat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum untuk menjaga keharmonian negara. Antara cabaran yang dihadapi berkenaan dengan perjanjian sosial atau kontrak sosial ini adalah isu berkenaan dengan hak keistimewaan Melayu. Seperti kita lihat sekarang, isu ini sering disentuh sejak akhir-akhir ini kerana ada beberapa kaum yang merasa ketidakadilan terhadap keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu. Sebagai contoh, wujudnya institusi MARA untuk membela nasib orang Melayu dan juga kaum bumi putera. Seterusnya adalah kewujudan Universiti Teknologi MARA sebagai institusi pengajian tinggi yang mempunyai iuran yang lebih rendah berbanding dengan institusi pengajian lain, dan ia juga dihaskan untuk orang Melayu serta kaum bumi putera. Oleh hal yang demikian, kita perlulah belajar dengan lebih mendalam berkaitan dengan sejarah pembentukan Malaysia, perlembagaan persekutuan di mana ia dibentuk atas dasar toleransi yang tinggi daripada pihak penduduk asal orang Melayu. Oleh itu, bangsa lain perlulah memahami serta elakkan daripada mempertikai hak keistimewaan orang Melayu dan juga orang Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan di Malaysia. Di dalam Perlembagaan Malaysia di bawah Perkara 12, ada menyatakan tentang hak berkenaan dengan pendidikan. Terdapat 5 fasal yang terkandung di bawah Perkara 12, iaitu yang pertama, Perkara 12 Fasal 1 menyatakan bahawa setiap warga negara Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata tanpa mengira agama, kaum, keturunan dan tempat lahir. Yang kedua, Perkara 12 Fasal 1A dan Fasal 1B menyatakan bahawa institusi pendidikan sama ada awam atau swasta tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap mana-mana pelajar apabila melibatkan urusan kemasukan pelajar ke sekolah atau universiti, urusan yuran pelajaran dan urusan peruntukan kewangan dari mana-mana yayasan pelajaran. Seterusnya, Perkara 12 Fasal 2 pula menyatakan setiap agama di Malaysia berhak untuk menubuhkan dan menyelenggarai institusi pendidikan untuk kanak-kanak dalam kelompok agama itu sendiri. Pentadbiran dan peraturan dalam institusi yang dibangunkan mestilah bebas dari apa-apa diskriminasi. Tambahan lagi, persekutuan atau sesuatu negeri juga berhak menubuhkan, menyelenggara atau membantu menubuhkan institusi-institusi Islam atau mengadakan pengajian Islam dan juga berhak meluluskan keperluan pembelajaran. Selain itu, di dalam Perkara 12 Fasal 3 ada menyebut bahawa tiada individu yang diwajibkan menerima ajaran berkaitan agama atau mengambil bahagian dalam upacara keagamaan untuk sesuatu agama selain daripada agamanya sendiri. Yang terakhir, Perkara 12 Fasal 4 menjelaskan bahawa individu yang berumur kurang dari 18 tahun haruslah mengikuti pelajaran agama yang telah ditetapkan oleh ibu bapa dan penjaga mereka. Ini kerana agama yang dianuti adalah bergantung kepada ibu bapa dan penjaga sehinggalah mereka berumur 18 tahun. Walaupun negara Malaysia mempunyai sistem pendidikan yang semakin baik, namun masih terdapat isu-isu dalam sistem pendidikan. Antara cabaran dalam isu pendidikan di Malaysia ialah yang pertama, isu persekolahan vernakular yang masih diterapkan yang boleh menyebabkan hubungan antara masyarakat menjadi semakin pudar. Isu ini masih belum ada penyelesaiannya adalah disebabkan terdapat segelintir masyarakat Cina atau India masih berpendapat bahawa penggunaan sistem vernakular dapat menjaga bahasa ibunda mereka. Namun sebaliknya, pelaksanaan sekolah satu aliran masih dapat menjaga identiti kaum tertentu kerana semua kaum masih boleh mengekalkan penggunaan bahasa ibunda mereka. Yang kedua, masalah kejejeran pelajaran disebabkan oleh pendapatan keluarga yang rendah. Hal ini berlaku lantaran ibu bapa tidak menghantar anak mereka ke sekolah kerana harus mempertimbangkan kewangan untuk keperluan yang lebih penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang ketiga, terdapat golongan muda yang kurang berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi disebabkan tahap pendidikan ibu bapa yang rendah. Dan yang terakhir, isu sekolah daif yang mempunyai masalah bangunan dan fasiliti yang tidak berfungsi menyukarkan aktiviti pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan baik dan masalah ini juga akan mengancam keselamatan pelajar. Ini terbukti apabila seorang murid patah jari tangan akibat daripada kipas uzur yang jatuh dari shilling. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perlembagaan persekutuan dari aspek perpaduan kaum. Perlembagaan persekutuan dapat membentuk perpaduan kaum melalui dasar yang dibangunkan, iaitu Perkara 8 yang menyatakan tentang kesamarataan dan Perkara 153 yang menyatakan perizaban kuota berkenaan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Sabah dan Sarawak. Menurut Perkara 8, setiap rakyat dijamin hak untuk mendapatkan perlindungan undang-undang yang sama rata tanpa mengira perbezaan kaum.
Manakala perkara 153 menjelaskan tentang jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri pribumi Sabah dan Sarawak juga kepentingan sah kaum berwarganegara Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi dalam mengekalkan perpaduan kaum adalah yang pertama, kesenjangan taraf hidup menyebabkan timbul perasaan iri hati dan rasa ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Faktor ketidakseimbangan ekonomi ini adalah disebabkan kegiatan ekonomi dibesarkan mengikut kelompok kaum sendiri, yang mana masalah ini akan mendorong kepada kurangnya interaksi antara kaum. Selain itu, politik perkauman juga merupakan salah satu cabaran untuk menjamin perpaduan kaum kerana sifat perkauman boleh menyebabkan pergaduhan antara kaum disebabkan wujud perasaan curiga dan syak wasangka. Oleh itu, ahli politik haruslah bersikap terbuka dan memperjuangkan hak rakyat seluruhnya dan tidak menggunakan sentimen perkauman untuk menarik pengundi ketika pilihan raya. Yang terakhir, cabaran dalam memupuk hubungan antara kaum berlaku disebabkan oleh keterbatasan pergaulan sosial antara kaum lantaran daripada pemisahan dari segi fizikal dan pendidikan. Hal ini berlaku kerana sejak kecil lagi masyarakat Malaysia telah ditempatkan dalam kelompok kaum masing-masing, yang mana majoriti masyarakat akan tinggal bersama dalam lingkungan kaum sendiri dan juga sistem persekolahan yang memisahkan satu kaum dalam satu jenis persekolahan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 1, Perkara 3 Fasal 1 telah diperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Bagi Perkara 3 Fasal 2, Fasal 3 dan Fasal 5 juga telah diperuntukkan bahawa Sultan dan Raja adalah ketua bagi agama Islam di setiap negeri yang beraja dan Yang di-Pertuan Agong pula bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Bagi Perkara 11 Fasal 1 pula yang terdapat di bahagian 2 telah memperuntukkan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Perkara 11 Fasal 4 juga telah memperuntukkan bahawa undang-undang boleh menyekat dan mengawal sebaran doktrin atau agama-agama lain dan tidak boleh diajarkan kepada orang yang menganut agama Islam. Antara cabaran Perlembagaan Persekutuan dalam memartabatkan Islam ialah Islam sendiri telah dihina dan dipandang rendah kerana Islam sebagai agama rasmi tidak memberi kesan dalam pentadbiran negara. Dan ada juga segelintir rakyat bukan beragama Islam mengatakan bahawa Islam sebagai agama rasmi hanyalah taktik yang digunakan oleh Raja dan Sultan untuk tidak kehilangan kuasa dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, kedudukan agama Islam juga telah tergugat akibat campur tangan pihak luar, contohnya dalam kes Lina Joy yang mendapat pertolongan dari NGO bukan Islam untuk keluar dari Islam dan telah menyalahkan Jabatan Pendaftaran Negara kerana telah meletakkan Islam pada kad pengenalan beliau. Akhir sekali, terdapat segelintir rakyat yang bukan beragama Islam yang mengatakan Malaysia hanyalah sebuah negara sekular dengan agama Islam sebagai agama rasmi. Sedangkan maksud negara sekular sendiri adalah negara yang bersifat neutral terhadap hal keagamaan dan hal ini dapat dinafikan dengan menggunakan Perkara 3 dan Perkara 12 Fasal 2 yang membenarkan mana-mana kumpulan agama untuk membelajarkan duit negara demi pembangunan Islam. Di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 3 telah diperuntukkan cara-cara untuk seseorang itu boleh mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Pertama sekali, di bawah Perkara 14, iaitu seseorang boleh mendapat kewarganegaraan melalui penguatkuasaan undang-undang. Seseorang yang dilahirkan di dalam persekutuan sebelum merdeka dan mereka yang lahir di dalam negara selepas merdeka. Seterusnya, status kewarganegaraan boleh diperolehi melalui pendaftaran atau permohonan, iaitu isteri dan anak yang berumur 21 tahun dan juga yang berumur 18 tahun atau lebih di persekutuan ataupun telah bermastautin di Sabah Sarawak. Seterusnya, Perkara 19 yang memperuntukkan kewarganegaraan melalui kemasukan ke persekutuan di mana seseorang telah bermastautin dan berniat untuk menetap di persekutuan juga mempunyai tingkah laku yang baik dan berpengetahuan dalam bahasa Melayu. Akhir sekali, kewarganegaraan melalui pencantuman wilayah seperti yang telah diperuntukkan dalam Perkara 22. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, masih ada segelintir daripada kaum bukan Melayu yang cuba mempersoalkan hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putra dalam mendapatkan status kewarganegaraan. Dan isu panas ini telah menyebabkan ketegangan hubungan antara kaum yang masih berlarutan sehingga kini. Selain daripada isu itu, Malaysia kini juga telah menghadapi isu mengenai kerajaan inginkan pindaan bagi peruntukan Perkara 14 Fasal 1 Bahagian B. Dan hal ini timbul kerana telah banyak kes ibu-ibu yang berwarga negara berkahwin dengan warga asing dan anak yang telah dilahirkan di luar persekutuan tidak mendapat status kewarganegaraan. Kesukaran yang dialami berlaku kerana di dalam peruntukan 14 tersebut, ia hanya membenarkan bapa yang berwarga negara untuk membolehkan anak mereka mendapat status kewarganegaraan tersebut.
Akhir sekali, masih timbul rasa ketidakadilan bagi rakyat Semenanjung apabila mereka diwajibkan untuk memiliki permit PAS untuk pergi ke Sabah dan Sarawak, manakala tidak bagi rakyat Sabah dan Sarawak yang tidak memerlukan permit PAS untuk masuk ke Semenanjung. Hal ini masih lagi dipersoalkan walaupun telah dijelaskan dalam Peruntukan 9 Pasal 3. Di dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah bahagian 12 Am dan Pelbagai iaitu Perkara 152 di mana peruntukan bahasa kebangsaan disemat sebanyak 6 fasal. Yang pertamanya, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Selanjutnya, tiada sebarang halangan dan tidak dinafikan penggunaan, pembelajaran dan perkembangan bahasa lain. Juga dinyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga badan berkanun dan membenarkan terjemahan kenyataan rasmi ke bahasa lain. Dengan istilah lain, bahasa Inggeris boleh digunakan di dalam Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan di dalam mahkamah. Kontradiksinya, kita masih berhadapan dengan pelbagai cabaran berpunca dari segenap perkara termasuk mengenai isu bahasa Melayu. Bermula dengan masalah yang ringkas iaitu kekeliruan sama ada dipanggil bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Pada tahun 2007, penggunaan bahasa Melayu telah ditukar menjadi bahasa Malaysia oleh Kabinet. Justeru kekeliruan ini berlaku semasa sesi komunikasi sesama rakyat dalam menyebut bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu yang kurang meluas oleh kaum India dan kaum Cina. Dalam komunikasi kaum India dan Cina dapat kita perhatikan tahap kelancaran bahasa Melayu mereka kurang memberangsangkan. Pada waktu yang sama, penggunaan bahasa Rojak dan bahasa Inggeris oleh kaum Melayu sendiri juga yang disebabkan oleh kurang menguasai bahasa Melayu. Tiada salahnya penggunaan bahasa Rojak atau bahasa Inggeris dalam kehidupan harian kita. Namun begitu, sebagai rakyat Malaysia, penggunaan dan kemahiran dalam menggunakan bahasa kebangsaan mestilah dimantapkan dan dikuasai demi melambangkan identiti negara seseorang. Hal ini demikian kerana bahasa itu jiwa bangsa. Sementara itu, penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, khususnya pada peringkat pengajian tinggi IPT, majoritinya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan dalam sesi pembelajaran. Walau bagaimanapun, misalnya di UiTM sendiri, bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa pengantaraan bagi sesetengah subjek dan terang lagi bersuluh, bahasa kebangsaan masih lagi dimartabatkan dan masih tidak boleh dipandang endah kerana telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia. Sebagai penutup wacana, Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia sebagai undang-undang tertinggi di Malaysia telah merangkumi dari segenap aspek yang mampu dirujuk oleh kerajaan dalam memimpin dan mentadbir negara demi memupuk keharmonian hidup berbilang kaum. Di sebalik itu, Malaysia masih dilanda pelbagai cabaran demi menjaga keamanan, kedaulatan dan kemakmuran negara. Namun sesungguhnya dengan adanya Perlembagaan Persekutuan Negara Malaysia mampu menjadi kunci dan rujukan untuk mengharmonikan rakyat dan memajukan negara selaras mengekalkan identiti individu sebagai rakyat Malaysia.